Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Jai. Selamat datang ke YouTube channel saya. So sebelum ni kita dah belajar berkenaan cara nak marking zone. Kemudian kita dah belajar tentang major dan minor trend. Kemudian kita dah belajar low dengan high. Okay. So dalam video kali ni kita nak tengok macam mana cara untuk kita tentukan high liquidity zone menggunakan Fibonacci retracement. Okay. Okay, so kita tengok dulu penggunaan Fibonacci. Okay, macam mana kita nak plot Fibonacci tu menggunakan high dan low ni. Okay, so kita just ambil Fibonacci, kita gunakan yang default. So kita ambil shadow yang paling bawah, kemudian kita tarik mengikut trend. Contoh dekat sini uptrend kan, so kita uptrend, kita just naik macam tu. Okay, so kita dah ada zone dekat sini kot. Kalau tengok dekat sini 0, dekat sini 23%, 38, 50, 61, 100%. Okay. So dekat mana high liquidity zone tu? Okay. So zone tu ialah dekat level 50 dan 61 ni. Okay. So ini adalah zone-zone untuk kita monitor sama ada dekat situ ada tak zone buy ataupun zone sell menggunakan candlestick tu. Okay. So kita dah belajar sebelum ni kan, macam mana kita nak marking zone tu kan. So dekat area sini adalah zone untuk kita cari base tu. Okay, untuk kita gunakan sebagai entry point kita. Okay, so yang kedua saya nak mention, dia tak semestinya masuk ke dalam zone 50 dan 61 ni. Okay, dia ada berdekatan, kadang-kadang dekat bawah. Okay, so kita kena tengok juga chart tu. Okay, so first kita dah tentukan kita punya high dan low, kemudian kita tarik kita punya Fibonacci, kemudian kita tandakan zone middle kita. Okay, so inilah middle zone kita. Kemudian baru kita tentukan base kita untuk kita gunakan sebagai entry. Okay, okay, part last sekali ni, yang ni paling penting sekali. Okay, so kita kena tengok belah kiri ni sama ada dia ada tak support ataupun resistance. Okay, so kalau dalam case ni kita ada previous low dekat sini. Okay, so dekat sini ada support, kemudian dia break. Okay, so valid kawasan ni untuk kita gunakan sebagai zone untuk kita entry. Okay, so kita dah marking kita punya zone ni kan, yang merah ni kita dah marking. Kemudian kita akan letak stop loss dekat bawah dalam 10 ke 15 pip sebagai stop loss. Kemudian price meneruskan kenaikan. Okay, sebab trend masih lagi uptrend dan ini hanyalah retracement yang memberi peluang untuk kita entry. Okay. Okay, so kita tengok pula contoh dekat Euro USD ni. Okay, so kita consider yang dekat sini belum jadi lagi lah. Okay, so kita just ada macam ni. Okay, so kita dah ada kita punya low dekat sini. Okay, so ini adalah kawasan low kita, zone yang paling low. Kemudian kita dah ada kita punya high dekat sini. Sebab apa ada high? Sebab price tu dah turun. Okay, dah membuat retracement. So kita dah ada kawasan yang paling tinggi, iaitu high dekat sini. Okay, alright, so bila kita dah ada low dengan high, kita dah boleh tarik kita punya Fibonacci retracement. Okay, so kita ambil shadow lah. Kita ambil shadow, tarik sampai ke atas pun sama juga sampai shadow. Okay, so kita dah ada kita punya zone 50 dan 61 ni kan. So kita marking zone tu. So nanti kita tengok apa dia berlaku dekat zone ni. Okay, so nampak tak? Kita dah ada zone dekat sini tadi kan. So kenapa price ni berinteraksi dengan zone ni? Okay, sebab dia ialah zone ni adalah zone high liquidity. Okay, dan kita akan marking base untuk kita entry. So ada banyak base, so kita nak marking yang mana, kita nak pilih yang mana. Okay, okay, so kita zoom sikit. Kalau kita tengok dekat sini kita ada drop, base, rally. So kita just marking, kita guna color lain lah, color grey ni kan. So kita marking the whole candle. Okay, so bila price masuk ke dalam zone, kita akan entry buy. Okay, so bila dia turun masuk ke dalam zone, kita akan membuat position buy dekat sini. Stop loss kita mesti jauh sikit, dalam 10 ke 15 pip. Kalau nak letak 20 pip pun boleh. Okay, okay, yang part last sekali jangan lupa. Okay, kenapa zone tu valid? Okay, kita kena tengok belah kiri ni. Okay, so dekat sini kita ada previous high yang dia dah break. Okay, so
kita kena tengok juga. Nampak tak? Dekat sini kita ada previous low yang dia dah break. Okay. So kawasan ni valid untuk kita entry. Lagi satu, kita dah nampak dekat sini ada dia dah test sekali. Okay. Nampak tak? Dia dekat sini kan, candle hijau ni kan, dia dah test zone ni dan dia membuat kenaikan. Okay. So zone ni zone yang strong untuk kita gunakan sebagai zone untuk kita entry. Okay. So clear tak dekat sini? Okay, so kita tengok lagi contoh dekat USD JPY ni. Okay. So kita marking kita punya high. Okay. So ini untuk uptrend pula lah. Kita dah ada high dekat sini. Kemudian price membuat penurunan dan membuat low. Sebab apa ada low? Sebab price dah memulakan kenaikan ataupun retracement. Alright, so kita dah ada high dan low, kemudian price dah start retracement, kita dah boleh tarik Fibonacci retracement. Okay. So kita delete dulu yang ni. Kita tarik Fibonacci kita mengikut trend. Okay, daripada high ke low. Okay, so nampak tak dekat sini level 61 dengan 50 ni. So kita marking zone tu. Tak perlu marking pun tak apa kalau kita dah biasa kan. So saya nak tunjuk, saya just marking je. Kemudian kita cari apa yang ada dekat sini. Okay. So kalau kita tengok time frame yang H1 ni tak ada apa kan, tak nampak apa, tak nampak engulfing ataupun base yang cantik. So kita boleh tukar, kita kecilkan lagi time frame kita, contoh M30. Okay. Okay, so nampak tak dekat sini kita ada rally base drop. Okay, kemudian price pernah membuat interaksi dekat sini. Yang candle merah ni kan, dia dah pernah naik ke atas, dia test zone tu dan membuat penurunan. Okay, so zone tu agak strong untuk kita gunakan sebagai kita entry nanti. Okay, so kita just marking the whole candle. Nampak tak? So bila price masuk ke dalam zone, dia membuat rejection. Okay, dan meneruskan penurunan. So kita gunakan base ni juga untuk kita entry bila dia test balik nanti. Okay. So macam dekat sini dia dah test, dia ambil kita punya pending order ataupun kita just instant je, dan meneruskan penurunan. Okay. Nampak tak? Dia teruskan penurunan. So kita kena tahu zone yang high liquidity ni. Part last yang paling penting jangan lupa juga. Okay. Dekat sini kita ada previous low. Okay, yang sama baris ataupun yang berdekatan lah. Okay. So zone sini ialah zone dia berinteraksi ataupun zone support and resistance. Nampak tak? Dekat sini ada support, dekat sini ada resistance. Okay. So zone tu valid untuk kita tanda sebagai zone untuk kita entry. Alright. Okay, so kita tengok lagi satu contoh last lah. Okay. So dekat sini NZD-JPY H4, kita nampak dekat sini kita ada high. Okay, kita marking kita punya high. Kemudian price membuat penurunan dan membuat low. Okay, kat sini kita membuat low dan price tu dah mula membuat retracement ataupun pullback. Okay, so kita tarik dulu kita punya Fibonacci retracement. Kita tengok level 50 dengan 61 ni. Okay, so dalam ni ada apa? So dekat sini kita ada satu zone yang agak clear. Okay, so dekat sini kita ada rally base drop. Okay, which is dia betul-betul dalam pertengahan zone. Okay, so kita just marking guna line je. Kita ambil shadow yang paling tinggi, kemudian kita ambil shadow yang paling rendah. Okay, so kita nak ambil the whole candle lah, candle hijau ni. So kita tengok apa yang berlaku. Dekat sini pun kita ada previous high, kita ada previous low. Okay, so sini adalah zone support and resistance. So valid untuk kita tunggu untuk kita entry. Okay, so kita tengok apa jadi. Dia masuk ke dalam zone dan membuat penurunan. Okay, walaupun dekat sini dia membuat fake out. Okay, so dia teruskan penurunan juga. Okay, so saya harap clear. Okay, so korang boleh start buat latihan ataupun buat backtest lah. Okay, tengok dulu macam mana bentuk-bentuk dia. Okay, so bila dah biasa nanti kita akan faham dan kita
tahu dekat mana zon-zon yang penting untuk kita marking base kita, okey. Sebab tak semua tempat kita boleh marking lepas tu entry, okey. Kita kena cari zone yang high liquidity ataupun zone yang kukuh untuk kita entry, okey. So boleh salin ataupun buat SOP sendiri, okey. Just follow je yang apa yang saya dah share tadi. So nanti boleh salin, boleh hafal, kemudian cuba praktiskan lah, okey. So setakat tu dulu video kali ni. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye bye.